Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sabahul Nur, Sabahul Khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran. Bersama dengan saya Umar Aziz, kita berdoa dan kita berharap moga-moga pertemuan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih menghayati akan makna Al-Quran, dan juga lebih pada waktu itu menghayati dan juga membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian. Amin ya Rabbal Alamin. Ahlan-ahlan sahabat yang bersama Syasha Ismail, Roslina, Azimah, Zaharah, Rozia Ma'aruf, Ayu Muhammad, kemudian Nurjahan, Salina, Kak Safia, Zainun Hadi, Murwani, kemudian Zabaria Muhammad Yusuf, Siti Mazura, Jamaliyah Manab. Ahlan-ahlan kepada sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga Allah limpahi setiap daripada kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat, moga mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Sebelum kita mula seperti biasa, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan sahabat, lalu ada yang kata suara tak jelas, putus-putus. Lalu bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Mohon maklum balas bagaimana suara saya, adakah jelas ataupun tidak. Lalu ada yang kata putus-putus, suara hilang, tak ada sound, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana, adakah suara saya jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat, adakah suara jelas ataupun tidak. Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat, bagaimana suara okey? Ramai yang kata putus-putus. Okey, bagaimana suara saya? Adakah jelas? Jelas daripada Kajang, jelas daripada Singapura. Sekarang dah okey, dah jelas. Kemudian sekat-sekat, kata cikgu. Suara jelas daripada tempat saya, jelas sangat. Sungai Buloh okey, kata Nazra Samsuddin. Kutina binti Abdullah, sangkut-sangkut, putus-putus. Suara jelas tapi kadang-kala suara hilang balik. Kadang-kadang putus, sekat-sekat. Lalu masalah pada internet. Tadi masa kuliah subuh, ada tak yang join kuliah subuh? Waktu kuliah subuh tadi okey ke sangkut-sangkut ke bagaimana? Suara jelas tapi kejap putus-putus. Lalu jelas daripada Kuala Selangor. Lalu daripada USJ satu jelas. Lalu mungkin on and off ustaz, sangkut-sangkut. Thailand, daripada Thailand jelas, sekat-sekat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang putus-putus ni adakah guna wifi ataupun guna data? Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat yang putus-putus, adakah guna wifi ataupun data? Kalau bagus guna wifi, kuliah subuh tadi okey. Lalu memang kerana banyak orang guna, lalu kita akan teruskan juga
sebab memang kalau kita tengok pukul 9, pukul 10, pukul 8, pukul 9 memang banyak yang mana kuliah subuh tadi tak ada masalah sangat. Lalu memang sekarang ni banyak orang guna mungkin untuk tujuan kerja dan sebagainya. Lalu mohon maaf di atas segala kekurangan. Cikgu Kapten pun guna wifi masih sangkut. Lalu ramai yang guna wifi masih sangkut, kejap ada sekejap hilang. Lalu mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya akan kongsikan juga, kalaulah ada sahabat yang mana ada gangguan, boleh join kemudian, moga Allah permudahkan ataupun keluar dan masuk balik. Mohon maaf di atas segala kekurangan sebab pagi tadi waktu kuliah subuh okey, tidak ada sebarang masalah, cuma mungkin banyak orang guna sekarang, sebab itu ada masalah. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Tadi saya dah check wifi saya okey, tapi masih lagi ada kekurangan. Lalu pada hari ini kita nak sambung ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58 pada muka surat yang pada muka surat 134, surah yang ke-6, surah Al-An'am. Lalu surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat yang ke-58, muka surat 134. Firman Allah Subhanahu wa taala, walau قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-58. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-58 daripada surah yang ke-6. Pada ayat yang ke-58 firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, lau, seandainya, sekiranya, jika, anna, sesungguhnya, indi, ada padaku, di sisiku, ma, apa yang, tasta'jilun, kamu minta untuk disegerakan, dalam kurungan, daripada azab, bihi, dengannya. Maka daripada ayat ini Nabi SAW diperintahkan untuk berkata, kalaulah di sisi Nabi SAW apa yang orang Quraisy minta segerakan, apa yang orang kufar minta segerakan daripada azab, nescaya apakah natijahnya? La qudiya, la, pasti, qudiya, telah diputuskan, al-amru, urusan tersebut, azab tersebut, baini, di antaraku, wa, dan bainakum, di antara kamu. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan keadaan orang-orang yang minta disegerakan azab. Kalaulah azab itu keputusannya berada pada tangan baginda Nabi SAW, berada pada keputusan baginda, nescaya mereka pasti telah dibinasakan. Ini adalah sambungan daripada ayat yang ke-57, yang mana pada ayat yang ke-57 firman Allah pada pertengahan ayat, kalau kita perasan, ma indi ma tasta'jiluna bih, ma indi, tidaklah ada, indi, padaku, di sisiku, ma, apa-apa yang, tasta'jilun, kamu minta segerakan daripada azab. Inil hukmu, tidaklah sebarang keputusan, sesuatu keputusan, illa lillah, kecuali adalah keputusan Allah. Lalu pada ayat yang ke-57 Allah telah perintahkan baginda Nabi SAW untuk tegaskan ketika mana orang-orang musyrik Mekah, orang kufar Mekah, mereka minta azab dengan Nabi. Wahai Muhammad, engkau berkata kalaulah kami tak beriman kena azab. Engkau berkata kalaulah kami tidak beriman kena seksa. Mananya azab? Turunkan sekarang azab. Tak payah tunggu akhirat. Turunkan sekarang azab, seperti mana yang ada pada surah Al-Anfal yang mereka berkata, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', turunkanlah batu-batu daripada langit, awi'tina bi'azabin alim, bawakan kepada kami azab yang pedih.
Mereka cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Allah perintahkan Nabi untuk menjawab pada ayat yang ke-57. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ma indi, tidak ada padaku apa yang kamu minta untuk segerakan. Kerana urusan mencepatkan azab ataupun melewatkan azab itu adalah hak Allah, keputusan Allah. Inil hukmu illa lillah. Dan pada hujung ayat 57 kita telah belajar wa huwa khairul fasilin, dan Allah lah sebaik-baik yang melakukan keputusan, yang membuat keputusan. Namun pada ayat yang ke-58 yang merupakan permulaan pengajian kita pada hari ini, pada ayat 58 Allah Subhanahu wa taala minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada mereka. Mereka minta azab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah minta Nabi tegaskan kepada mereka. Bahkan Allah terangkan kepada mereka, Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau, seandainya, sekiranya, jika, anna, terjemahannya adalah sesungguhnya, indi, padaku, di sisiku, ma, apa yang, tasta'jilun, kamu minta untuk disegerakan, bihi, dengannya, dalam kurungan iaitu azab. Benda yang mereka minta untuk segerakan adalah azab. Maka Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang-orang yang minta azab, kalaulah keputusan untuk menurunkan azab ada padaku, kalaulah keputusan untuk mempercepatkan azab ada padaku, iaitu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nasib orang-orang yang minta azab? Nescaya firman Allah, la qudiya, pasti, la pasti, qudiya, telah diputuskan, al-amru, urusan azab tersebut, baini, di antaraku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainakum, dan di antara kamu. Apakah maksud diputuskan? Maksudnya adalah seperti mana dalam tafsir Al-Wasit disebut, nescaya kamu akan binasa dengan segera disebabkan permintaan kamu mengejek akan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan kamu mendustakan ayat-ayat Allah, laqudiyal amru, nescaya pasti telah diputuskan azab tersebut di antara aku dan kamu dengan segera, kerana kamu mendustakan ayat-ayat Allah seperti mana yang kita nampak pada ayat 57. Pada awal ayat 57 yang mana mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah. Qul inni ala bayyinah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku berada di atas petunjuk yang jelas daripada Tuhanku, wa kadzabtum bih, dan kamu pula mendustakannya. Maka kalaulah urusan azab itu ada pada sisi Nabi, ada pada keputusan Nabi, Allah berfirman, nescaya pada waktu itu mereka pasti binasa disebabkan azab yang mereka minta, disebabkan azab yang mereka minta untuk disegerakan. Maka di sini timbul soalan. Apakah soalan yang timbul? Soalan ini timbul seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir. Apakah soalan dia? Maka soalan ini, daripada ayat ini kita nampak bahawa kalaulah azab itu keputusannya berada pada tangan baginda, nescaya akan binasa orang-orang yang minta segera azab. Namun bila kita baca pada ayat yang lain, bagaimana Nabi seorang yang penuh dengan kasih sayang, bila mana kita baca pada kisah peristiwa Taif, ketika mana Nabi SAW dibaling dengan batu, baginda Nabi SAW disakiti, baginda Nabi SAW didustakan, sehingga pada waktu itu datangnya malaikat daripada malaikat-malaikat gunung yang minta izin untuk Nabi SAW benarkan supaya diambil dua bukit daripada Mekah, iaitu Bukit Abu Qubais dan juga Bukit Qaiqa'an, supaya kedua bukit ini boleh dicampak dan dijatuhkan dan disepitkan orang-orang Taif yang menyakiti Nabi, supaya pada waktu itu mereka ini lenyap daripada muka bumi. Namun pada waktu itu apa yang kita nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Faqultu, Nabi SAW bersabda, bal arju, jangan, bahkan aku berharap, ayyukhrijallahu, moga Allah keluarkan, min aslabihim, daripada keturunan mereka, man ya'budullah, orang-orang yang menyembah Allah wahdah, Allah yang esa, la syarikalah, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa. Lalu timbul soalan, kata Imam Ibn Kathir, mengapa pada peristiwa Taif kita nampak betapa penyayangnya Nabi SAW? Bahkan pada waktu itu azab dah diberi pilihan pada Nabi. Nabi SAW boleh kata, ya, nescaya hancur Taif. Bila kita pergi umrah dan haji, dah tak ada dah nak jalan-jalan pergi Taif. Dah tak ada dah Taif. Taif hancur disebabkan mereka melayan Nabi SAW dengan layanan yang sangat-sangat teruk. Tetapi kenapa pada ayat 58 ini firman Allah, kalaulah urusan azab berada, ahlan. Lalu saya nampak di sini internet connection is not unstable. Lalu internet kita jelas, internet saya jelas bermasalah pada waktu ini. Lalu saya mohon maaf kalaulah ada sahabat yang internet okey, mohon pada waktu itu catat di ruang komen untuk membantu sahabat-sahabat yang lain akan learning point dan pengajaran yang kita boleh ambil. Okey. Lalu daripada sini kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Daripada sini kita nampak ketika mana pada waktu itu peristiwa Taif, pada peristiwa Taif, yang mana pada peristiwa Taif pada waktu itu orang-orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang-orang Taif telah menyakiti Nabi, dan Nabi diberi pilihan pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mengazab mereka, untuk pada waktu itu menjatuhkan hukuman kepada mereka. Namun Nabi SAW pada waktu itu mengatakan tidak, dan baginda Nabi SAW pilih untuk maafkan mereka. Maka itu peristiwa Taif yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir. Maka kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, maka mengapa pada ayat 58 ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalaulah Nabi SAW ada peluang untuk menjatuhkan azab, qul law anna indi ma tasta'jiluna bih, nescaya akan Nabi jatuhkan azab kepada mereka. Kenapa pada waktu itu beza di antara apa yang ayat 58 sebut dan beza dengan apa yang ada pada peristiwa Taif? Maka di sini Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menjawab, perbezaannya adalah maksud daripada ayat 58 ini adalah bahawa Nabi pasti akan jatuhkan azab di atas kebiadaban orang-orang yang pada waktu itu meminta azab. Lalu kalaulah pada waktu itu manusia minta azab, nescaya dan pada waktu itu Nabi ada pilihan untuk menjatuhkan azab, nescaya Nabi akan menjatuhkan azab. Berbeza dengan peristiwa Taif. Peristiwa Taif penduduknya tak minta azab, penduduknya sekadar menyakiti Nabi SAW. Sebab itu di sini kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala bahawa pada ayat ini dalat menunjukkan ala annahu, bahawa sesungguhnya baginda Nabi SAW lau kana ilaihi wuqu'al azab, kalaulah Nabi diberi pilihan untuk menjatuhkan azab kepada orang yang biadab dan juga meminta azab daripada Allah, nescaya Nabi akan jatuhkan azab. Adapun orang-orang Taif yang mana kita telah baca kisah tentang mereka, mereka tidak minta azab, mereka pada waktu itu tidak biadab dengan Allah, maka nescaya pada waktu itu Nabi memaafkan mereka ketika mana Nabi diberi pilihan untuk azab. Maka ini yang kita nampak kebiadaban orang-orang Mekah yang mana mempermainkan Nabi dan Allah, yang mana mereka minta azab. Mana azab? Bawa azab. Maka untuk yang biadab, untuk yang minta azab, maka pada waktu itu ayat 58 menggambarkan bahawa Nabi kalaulah diberi peluang untuk azab,
nescaya Nabi akan mengazab mereka, sebab biadabnya mereka dengan Allah, biadabnya mereka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud itu kita boleh ambil daripada perkataan ma tasta'jilun, apa yang kamu minta untuk segerakan, apa yang kamu minta untuk segerakan. Apa yang mereka minta untuk segerakan? Mereka minta untuk segerakan azab. Lagi sekali kita baca terjemahan, dan sekarang ini barulah kita faham apakah maksud ayat ini. Firman Allah menyuruh baginda Nabi SAW memaklumkan kepada orang-orang musyrik Mekah, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau, jika, seandainya, sekiranya, anna, sesungguhnya, indi, ada padaku di sisiku, ma, apa yang tasta'jilun, kamu minta untuk segerakan daripada azab. Kalaulah memang ada keputusan itu di sisiku, padaku, yang kamu minta untuk segera azab, maka apakah natijahnya? Firman Allah, la qudiya, pasti akan diputuskan, pasti telah diputuskan, al-amru, urusan azab tersebut, baini, di antaraku, iaitu Nabi SAW, wa bainakum, dan di antara kamu yang minta untuk disegerakan azab. Apa pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini? Daripada ayat ini yang kita nampak adalah betapa orang yang biadab selayaknya untuk diazab. Betapa orang yang tidak beradab dengan Allah selayaknya mereka diazab. Dan di manakah kebiadapan mereka? Kebiadapan mereka adalah mereka memperolokkan Allah, memperolokkan baginda Rasulullah dengan minta untuk disegerakan azab. Berbeza dengan orang-orang Taif, mereka tidak minta disegerakan azab, maka Nabi SAW maafkan mereka. Maka daripada ayat ini kita nampak betapa biadab itu boleh mengundangkan kebinasaan untuk manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada hujung ayat 58, wallahu, dan Allah, a'lam, lebih mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim? Iaitu orang yang mensyirikkan Allah dan mendustakan Allah serta biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan mereka, bukanlah bererti mereka tidak diazab ketika mana mereka mencabar Allah. Allah tak kenal mereka, Allah tak tahu mereka. Maka firman Allah pada hujung ayat 58, wallahu, dan Allah, a'lam, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim yang dimaksudkan di sini? Iaitu orang-orang yang orang yang mensyirikkan Allah, mendustakan Allah, dan al-muta'ajjilin, yang biadab, yang minta untuk disegerakan azab oleh Allah. Lalu ini tiga sifat orang yang zalim. Orang pada ayat ini adalah orang yang mensyirikkan Allah, ma'al mukadzibin, beserta dengan orang yang mendustakan, dan juga al-muta'ajjilin, orang yang biadab, yang minta untuk disegerakan azab, yang mana mereka biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beritahu, bukanlah bila azab tidak turun bererti Allah tak tahu siapa mereka. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Bukanlah bererti bila manusia itu tidak diazab bererti Allah setuju dengan perbuatan dia. Ini pun pengajaran yang kita dapat. Banyak kali dalam kehidupan, banyak orang kata, kalaulah benda yang dia buat itu haram, kenapa tengok hidup dia senang? Kalaulah benda dia buat itu haram, kenapa tengok dia okey je, bahagia je? Kalaulah benda dia buat itu haram, kenapa tengok tak ada azab pun yang menimpa dia? Ini persoalan yang banyak kali ditimbulkan oleh masyarakat dan juga oleh orang awam, oleh manusia. Maka sebenarnya bila Allah tidak menurunkan sesuatu keputusan, bila Allah pada waktu itu tidak menjatuhkan sebarang hukuman di dunia, bukanlah bererti Allah tidak tahu, dan bukanlah bererti pada waktu itu apa yang mereka buat betul. Kerana pada ayat ini kita nampak
pada ayat 58 dan juga 57, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada mereka walaupun mereka minta. Mana azab? Bawa azab. Wahai Muhammad, fa'amtir alaina hijarah, curahkan, jatuhkan ke atas kami batu-batu daripada langit. Awi'tina bi'azabin alim, wahai Muhammad, bawa azab yang pedih. Mana azab? Bawa azab. Akan tetapi Allah tidak turunkan azab. Seperti mana ayat 57, adakah bila mereka tidak diberikan azab, bererti apa yang mereka buat betul? Bererti apa yang mereka biadabkan kepada Allah itu tidak ada sebarang tindak balas? Maka pada penghujung ayat 58, Allah jelaskan mereka ini tetap orang yang zalim walaupun mereka tidak dijatuhkan hukuman pada masa ini. Wallahu a'lamu bizzalimin. Allah ingatkan, wallah, dan Allah a'lam, lebih mengetahui siapakah orang-orang yang zalim. Allah lebih mengetahui siapakah orang-orang yang zalim. Lalu Allah tetap panggil mereka zalim walaupun Allah belum menjatuhkan azab kepada mereka. Allah tetap memanggil mereka zalim walaupun Allah tidak turun siksaan kepada mereka. Memberi pemahaman kepada kita bahawa apabila berlakunya sesuatu dan orang itu masih lagi selamat, bukanlah bererti Allah redha dengan perbuatannya, namun sebenarnya Allah beri ruang dan peluang seperti mana yang kita telah baca pada ayat yang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana yang kita telah baca pada ayat falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita telah baca pada ayat yang ke-44 bagaimana Allah beri peluang. Allah beri peluang manusia itu kekal sombong sampailah bila datangnya azab Allah secara tiba-tiba, seperti mana pada ayat yang ke-45. Maka itu pengajaran yang kita dapat daripada amaran yang Allah berikan, wallahu a'lamu bizzalimin. Pada waktu itu Allah mengingatkan, walaupun Allah tidak datangkan azab pada waktu itu, walaupun Allah tidak menjatuhkan hukuman seperti mana yang mereka minta pada waktu itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah kenal mereka ini adalah az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ketika mana hujung ayat 58 menerangkan tentang ilmu Allah, bahawa Allah mengetahui tentang sikap mereka, tentang kezaliman mereka, maka pada ayat 59 Allah Subhanahu wa taala membawakan dengan begitu mendalam perumpamaan-perumpamaan tentang betapa hebatnya ilmu Allah. Lalu kita akan baca pada ayat 59, semua benda Allah tahu, benda yang gaib Allah tahu, benda yang jelas walaupun sekecil-kecilnya, seperti mana benih yang mana masuk ke dalam bumi, daun yang mana gugur, semuanya Allah tahu. Tak ada benda yang Allah tak tahu. Maka ayat yang ke-59 memberi peringatan kepada kita bahawa ilmu Allah Maha sempurna. Bila Allah sebut pada ayat 58, wallahu a'lamu bizzalimin, Allah Maha mengetahui siapakah orang yang zalim, walaupun Allah tidak menghukumnya di dunia, walaupun Allah tidak mengazabnya di dunia, tapi Allah kenal siapa mereka. Maka pada ayat 59 Allah menerangkan panjang lebar tentang contoh-contoh tentang betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita baca wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah segala kunci perkara ghaib, yang mana tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, Allah mengetahui apa yang ada di lautan, Allah mengetahui daun-daun yang gugur walaupun banyak macam mana sekalipun, Allah mengetahui butir-butiran dan juga biji pasir yang masuk ke dalam kegelapan bumi, Allah mengetahui tentang perkara yang basah dan juga sesuatu yang kering, semuanya Allah tahu. Maka daripada sini kita nampak ayat 59 menerangkan tentang maksud. Apakah maksud? Wallahu a'lam, dan Allah mengetahui.
Kerana kadang-kala kita timbul soalan, kenapa orang tu buat maksiat tak ada apa-apa tindakan daripada Allah? Adakah Allah tak tahu apa-apa? Sebenarnya tidak. Allah sangat mendalam pengetahuan Allah. Macam manakah pengetahuan Allah? Ini dia penerangan pada ayat yang ke-59. Lalu bila seseorang itu melakukan maksiat, jangan dia sangka dia boleh terlepas. Bila seseorang itu dia berhadap dengan Allah, jangan dia sangka bahawa dia boleh selamat. Sebenarnya wallahu a'lamu bizzalimin. Maka ayat yang ke-58 menerangkan tentang dua perkara. Yang perkara pertama, kalaulah apa yang mereka minta daripada azab, keputusan untuk menurunkan azab ada pada Nabi SAW, nescaya Nabi akan berikan azab kepada mereka kerana biadabnya mereka kepada Allah, minta untuk disegerakan azab. Kemudian yang kedua, kita nampak kadangkala bila tidak diturunkan azab kepada orang yang minta azab, bukanlah bererti Allah tidak tahu, bukanlah bererti Allah tidak mengambil tindakan. Wallahu a'lamu bizzalimin, menerangkan kepada kita Allah Maha mengetahui tentang perbuatan orang yang zalim, tetapi Allah ada caranya, Allah ada hikmahnya, Allah ada sesuatu yang mana Allah lebih mengetahui. Lalu pada ayat yang ke-59 menerangkan tentang lebih detail apakah maksud yang Allah Maha mengetahui. Hakikatnya semua benda Allah tahu, tidak ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ayat 59 kita akan kongsikan kemudian. Saya harap penerangan saya ini jelas kepada sahabat-sahabat untuk memahami maksud-maksud dan juga penghayatan yang ada pada ayat yang ke-58. Moga-moga adanya manfaat. Mohon maaf jika line internet saya tidak bagus. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan urusan setiap daripada kita. Terima kasih kepada sahabat yang kekal istiqamah walaupun line tidak berapa bagus. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. InsyaAllah esok kita akan mendalami, menghayati ayat yang ke-59 menceritakan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.